Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safiuddin bin Masduki Warahmut Talib Sifrun Hamsah Isnani Wahid Samaniyatun. InsyaAllah pada hari ini kita akan mengupas tajuk Tafsir Birra'yi. Tafsir Birra'yi ini adalah tafsir Al-Quran dengan menggunakan akal fikiran. Tafsir ini juga dinamakan sebagai Tafsir Al-Aqal atau Tafsir Al-Nazari. Tafsir Birra'yi ini terbahagi kepada dua, iaitu Tafsir Al-Mahmud, Tafsir Birra'yi Al-Mahmud, dan yang kedua Tafsir Birra'yi Al-Mazmum. Okey, Tafsir Birra'yi Al-Mahmud ini tafsir yang berlandaskan ilmu pengetahuan yang mantap dalam bahasa Arab, kaedah perundangan dan asas-asas agama termasuk ilmu usul fiqh, ilmu hadis dan sebagainya. Ia juga tidak bertentangan dengan sumber yang sahih, akal yang sejahtera, ilmu yang pasti dan berusaha keras untuk mencari kebenaran, membersihkan diri daripada hawa nafsu serta mengingati Allah terhadap apa yang diperkatakan. Manakala Tafsir Birra'yi Al-Mazmum ini pentafsiran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkelayakan untuk mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran atau dengan menyokong mazhab yang sesat. Tafsir jenis ini berdasarkan sumber yang palsu atau meragukan dan tidak mempunyai asas yang jelas. Perbincangan pentafsir berkaitan tafsir ini telah dibincangkan oleh para ulama, dan para ulama telah berselisih pendapat mengenai persoalan ini. Terdapat golongan-golongan yang bersependapat dan terdapat juga golongan yang menentang. Antara golongan yang menentang ini, pertama, mereka berpendapat mentafsirkan Al-Quran dengan pendapat atau ijtihad bererti menyatakan sesuatu terhadap Allah tanpa ilmu pengetahuan, dan ini tidak dibenarkan sama sekali dalam Islam. Kerana seorang mufassir yang mentafsirkan Al-Quran dengan ijtihad tidak dapat meyakini orang lain bahawa ijtihad itu benar. Menurut dalil Al-Isra ayat 36 yang bermaksud, dan janganlah kamu mengikut apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Dan hujah golongan yang mengharuskan tafsir dengan ijtihad adalah Al-Quran sendiri menyuruh umat manusia supaya mengkaji dan menteliti ayat-ayat Allah. Dalilnya, maka apakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran, atau telah ada di dalam hati mereka kunci penutup yang menghalang mereka daripada menerima ajaran Al-Quran. Dan beberapa lagi pendapat yang menerima Tafsir Birra'yi ini. Dan sekarang kita akan melihat kepada syarat-syarat dan adab-adab yang wajib dipenuhi dan diikuti oleh sesiapa yang ingin mentafsirkan Al-Quran secara akal. Yang pertama, perlulah memiliki sifat penting dan memiliki adab-adab bagi pentafsir. Yang kedua pula, memiliki ilmu-ilmu asas untuk memahami dan mentafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, menjauhi kesalahan-kesalahan yang disebut oleh ulama' semasa mentafsirkan Al-Quran. Yang keempat, tidak mendudukkan Al-Quran kepada pemikiran. Yang kelima, menjauhi hawa nafsu semasa mentafsirkan Al-Quran. Yang keenam, tafsiran tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lain. Yang ketujuh, tafsiran tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Yang kelapan, tafsiran tidak bertentangan dengan penggunaan bahasa Arab yang fasih. Yang kesembilan, tidak terkesan dengan pemikiran dan pegangan yang menyeleweng dan sesat. Yang ke-10, tidak menyatakan bahawa tafsiran yang diberikan oleh pentafsir sebagai maksud ayat atau maksud ayat yang sebenarnya, sebaliknya mengatakan hal ini saya faham. Ini yang ditunjukkan Allah kepada saya dan pandangan orang lain mungkin lebih baik. Itu adalah menurut Salah Al-Khalidi dalam halaman 435 hingga 436. Ahli-ahli tafsir Birra'yi yang terkenal adalah yang pertama, Imam Al-Baydawi dan tafsirannya Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil. Yang kedua, Imam An-Nasafi dan tafsirannya Al-Madarik Al-Tanzil wa Haqa'iq Al-Tafsir. Yang ketiga, Burhanuddin Al-Biqai yang mana tafsirannya An-Nazmi Ad-Durar. Dan yang keempat, Imam Al-Alusi dan tafsirannya Ruh Al-Ma'ani. Yang kelima,
Tafsir Al-Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang mana metodologinya dalam pentafsirannya. InsyaAllah sampai di situ saja penerangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.